Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita akan meneruskan lagi pelajaran kita dalam bab 3. Hari ini kita akan membincangkan topik 3.2, penjana, penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Baik, kita tengok dulu subtopik 3.2.1, fungsi penjana. Penjana adalah satu peranti yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Berfungsi sebagai peranti yang menukarkan tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik. Konsep asas kepada penjana elektrik adalah dengan memotong pengalir ke atas medan magnet atau lebih dikenali sebagai aruhan elektromagnet. Aruhan elektromagnet didefinisikan sebagai penghasilan daya elektromagnet atau dikenali juga dengan daya gerak elektrik di dalam pengalir. Apabila wujudnya pergerakan relatif pengalir yang merentasi atau memotong medan magnet, maka arus teraruh akan terhasil di dalam pengalir tersebut. Lazimnya terdapat dua jenis penjana, iaitu penjana arus terus AT dan penjana arus ulang alik AU. Baik, kita lihat dulu rajah 3.19 ni, pemotongan medan magnet. Baik, kalau kita lihat rajah ini, baik, ini ialah kutub magnet. Ini kutub utara dan ini kutub selatan. Di antara dua kutub ini akan wujudnya medan magnet dari utara ke selatan. Ni daripada utara ke selatan. Ini ialah medan magnet. Kemudian kita ada satu pengalir. Pengalir, kalau dalam penjana, anchor lah. Baik, pengalir ni kita letak di tengah-tengah medan magnet. Kita letakkan di tengah-tengah medan magnet. Kemudian kita gerakkan pengalir ni ke atas dan ke bawah. Apabila pengalir ini dia bergerak ke atas ke bawah, dia akan memotong medan magnet. Dia akan memotong medan magnet. Baik, apabila dia memotong medan magnet, maka akan terhasillah aruhan. Aruhan elektromagnet. Aruhan elektromagnet ini dia akan menghasilkan daya elektromagnet ataupun daya gerak elektrik. Ini yang dimaksudkan dalam penerangan tadi. Baik, bagaimana kita nak menentukan arah arus, arah medan magnet dan juga daya? Di sini ada satu hukum yang dinamakan sebagai hukum tangan kanan Fleming. Tangan kanan, seperti dalam rajah ni, kalau kita tengok, arah daya ialah pada ibu jari, sementara arah medan magnet pada jari telunjuk tangan kanan, dan arah arus ialah pada jari hantu tangan kanan. Ini dinamakan sebagai hukum tangan kanan Fleming. Seterusnya kita lihat pula subtopik 3.2.2, prinsip asas kendalian penjana arus terus dan arus ulang alik. Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, terdapat dua jenis penjana, iaitu penjana arus terus dan penjana arus ulang alik.
Kedua-dua penjana ini mempunyai prinsip asas kendalian yang berbeza. Rajah 3.21 menunjukkan perbezaan antara prinsip kendalian penjana arus terus dan penjana arus ulang alik. Baik, kita ada dua jenis penjana, iaitu penjana arus terus dan penjana arus ulang alik. Baik, di sini dari segi binaan, kalau kita lihat pada Rajah 3.21, jika murid-murid ada buku teks, boleh rujuk pada buku teks muka surat 100. Baik, kita lihat dulu pada penjana arus terus. Baik, penjana arus terus ni dengan penjana arus ulang alik ni, kedua-duanya mempunyai kutub utama. Kedua-duanya mempunyai kutub utama, utara selatan. Kedua-duanya ada berus karbon. Kedua-duanya ada anchor. Bezanya ialah penjana arus terus mempunyai penukar tertib. Dia menggunakan penukar tertib. Kalau kita lihat pada rajah tu, berus karbon tu disambung kepada penukar tertib. Ya. Kalau kita lihat pada penjana arus ulang alik, dia tidak menggunakan penukar tertib. Sebaliknya dia menggunakan gelang gelincir, di mana di sini ada dua gelang gelincir yang disambungkan kepada berus karbon. Ini perbezaan ketara dua jenis penjana ni, sama penjana arus terus dan penjana arus ulang alik. Kena ingat tu, penjana arus terus menggunakan penukar tertib, sementara penjana arus ulang alik menggunakan gelang gelincir. Ya. Baik, kita lihat dulu keterangan mengenai penjana arus terus. Penjana arus terus ialah peranti yang menukarkan tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik arus terus. Terdapat beberapa bahagian utama dalam binaan sesebuah penjana arus terus. Seperti yang telah dijelaskan tadi, penjana arus terus menggunakan penukar tertib. Baik, penukar tertib ni ialah tempering-tempering kuprum yang diletakkan di atas aci anchor. Kalau murid-murid nak tahu apa dia tempering-tempering kuprum ni, boleh tengok dekat gambar binaan penjana. Boleh type dekat Google tempering-tempering kuprum. Nanti akan keluarlah gambar ni, gambar tempering-tempering kuprum pada penjana ni. Baik, dia diletakkan pada aci anchor. Baik, kedua, berus karbon. Berus karbon ni ialah penyambung litar anchor ke punca keluaran bekalan arus terus. Kemudian anchor, kepingan logam ferrous berlapis yang bertebat berbentuk silinder yang mempunyai lubang alur untuk menempatkan belitan anchor. Ini ada belitan-belitan anchor yang banyak. Kalau kita lihat pada rajahnya, kita akan dapat belitan-belitan yang banyak yang bertebat, yang bertebat. Kemudian kutub utama, iaitu teras besi berlapis yang dililit menjadi elektromagnet. Yang ini dia nak menggantikan fungsi bar magnet. Kalau tadi awal-awal tadi kita lihat pada muka surat 99 tadi, dia ada kutub bagi satu magnet utara selatan. Itu magnet bar. Tapi yang ini dia ada teras besi, teras besi berlapis yang kemudiannya dililit menjadi elektromagnet. Bila ada current melalui belitan tu,
ya, akan terhasillah elektromagnet, ya, untuk menggantikan fungsi bar magnet. Ini keterangan dia. Keterangan dia, kutub utama, ya, untuk menghasilkan medan magnet. Kutub utama tadi, utara selatan yang kat atas tadi, untuk menghasilkan medan magnet. Sementara fungsi anchor, memotong medan magnet untuk menghasilkan daya gerak elektrik DGE. Dan penukar tertib jenis gelang belah dua, penukar tertib, ingat, penjana arus terus menggunakan penukar tertib. Fungsinya ialah punca tamatan bagi belitan pengalir anchor, menukarkan voltan arus ulang-alik AU yang terjadi kepada voltan keluaran arus terus. Kemudian berus karbon. Berus karbon ini ialah penyambung litar anchor ke punca keluaran bekalan arus terus. Tadi pada gambar rajah pun dah diterangkan sedikit tentang ni, ya. Baik. Itu ialah keterangan tentang binaan penjana arus terus. Baik, sekarang kita lihat pula prinsip kendalian penjana arus terus. Baik, tadi kita ada anchor. Anchor ni dia berpusing. Anchor ni dia berputar ataupun berpusing di dalam penjana tu. Baik, kalau kita lihat pada rajah ni, rajah yang anda nampak sekarang ni, kedudukan anchor pada ketika ini ialah 0 darjah, ya, ialah 0 darjah. Pada kedudukan ini, tiada pemotongan medan magnet. Tiada pemotongan medan magnet. Bila tidak ada pemotongan medan magnet, nilai arus teraruhnya adalah sifar. Tak ada. Tak ada arus. Tak ada arus. Arus teraruh. Hanya tak ada. Baik. Pada kedudukan 2, yang ni, anchor ni berada pada kedudukan 90 darjah. Bersudut putaran sehingga 180 darjah. Berlaku pemotongan medan magnet yang maksimum pada ketika ini daripada 0 tadi, 0, ya, kepada 90, dia beransur-ansur meningkat dia punya pemotongan medan magnet tadi. Dan nilai arus teraruh juga semakin meningkat sehingga 90 darjah sudut dia. Nilai arus pada ketika itu adalah arus maksimum, iaitu pada 90 darjah tu nilai arus teraruhnya adalah maksimum. Arus mengalir dalam gelung dan memesongkan jarum galvanometer. Pada ketika ini berlakunya pemesongan jarum galvanometer kerana adanya arus teraruh. Kemudian kita lihat pada kedudukan 3, iaitu pada 180 darjah. Bersudut putaran sehingga 270 darjah. Kalau kita lihat, ini kedudukan anchor ni ada persamaan dengan kedudukan nombor 1. Di mana tiada sudut pemesongan medan magnet. Jadi nilai arus teraruh juga tak ada. Kosong lah. Kosong. Kemudian kita lihat pada kedudukan 4. Pada kedudukan 4, iaitu 270 darjah. Yang ini kalau kita lihat kedudukan ini sama seperti kedudukan
bersudut putaran sehingga 360 darjah. Pemotongan medan magnetnya maksimum. Nilai arus teraruh maksimum. Arus mengalir dalam gelung dan memesongkan jarum galvanometer dalam arah yang sama seperti kedudukan 2. Kemudian kita lihat kedudukan yang terakhir, iaitu kedudukan 5. Baik. Berada pada kedudukan putaran menegak bersudut putaran 90 darjah. Ini sama seperti kedudukan 1. Pada kedudukan 1. Tiada pemotongan medan magnet. Nilai arus teraruh juga adalah 0. Ini dia prinsip kendalian penjana arus terus. Kalau kita lihat graf dia secara keseluruhannya, daripada kedudukan 1 hingga kedudukan 5 adalah seperti ini. Adalah seperti ini. Baik. Ini ialah graf arus teraruh dalam penjana arus terus. Ini penjana arus terus. Dia berbeza dengan penjana arus ulang alik.